Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penonton yang dikasihi sekalian, kembali kepada channel Abdul Qayyum. Okey, kebiasaannya saya akan menceritakan berkenaan dengan otomotif. Tapi di kesempatan hari ini, hari Jumaat, saya ingin beri sikit muhasabah. Okey, muhasabah untuk diri saya sendiri. Maaf Okey. Kenapa jika kita ni banyak sangat fikir pasal dunia, kita lupa maksud kita Allah SWT jadikan kita. Sedangkan kita ni solat satu hari 5 waktu. Dan 5 waktu ni bukan sahaja kita sembahyang 5 waktu. Satu waktu kita solat 5 minit. Okey. Sembahyang pun taklah lama. Sembahyang sunat pun jarang. Kalau musim PKP ni kita lepas sembahyang yang fardu je. Sunat kadang kita tak ambil berat. Okey. So makna kata kita ni Allah SWT jadikan untuk beribadat pada dia. Dan manusia ni sifat dia anas, sifatnya pelupa. Kira lah siapa saja, manis dia tidak lepas daripada kelemahan dan kekurangan. Namun begitu, apa kita ni Allah SWT jadikan ni, Allah SWT jadikan insan yang terbaik, insan yang ahsan taqwim. Sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik ciptaan yang Allah jadikan. Kerana Allah SWT jadikan kita ni, Allah sayang kita, Allah SWT mahu kita berjaya. Dan Allah SWT memberi perhatian kepada kita ni, mengatasi lain-lain ciptaan ni. Jadi saudara yang dikasihi sekalian, maka kita kena muhasabah diri, recall, refreshment, review. Okey, bukan saja review otomotif, tapi kita kena review ourselves, review apa maksud Allah SWT jadikan kita. Bila kita kembali kepada asas, maksud kita, kembali kepada tujuan asal, maka insya-Allah akan ada perubahan. Okey, sebagai contohlah, kita ambil satu contoh nak faham. Komputer dia ada perisian dia, ada format, kita panggil format asal dia. Kalau handphone dia ada factory punya dia punya setting. Okey, begitu juga dengan lain-lain perkara lah. Okey, apa kita beli kenderaan, pasti ada dia punya peraturan dia. Contohnya 7 tahun ke 5 tahun mesti terikat dengan pusat servis after sale. Dia ada panggil after sale, mesti ada tu. So nak beritahu apa, supaya tujuan asal tu, supaya kondisi tadi saya sebut pasal handphone, komputer, kereta sebagai contoh. Dan maknanya dia ada tujuan asal, dan untuk memastikan tujuan asal dia pada landasan yang betul. Okey, saya nak beritahu apa handphone, telefon, apa tujuan asal dia. Dia ada simpan memori, dia boleh proses data dan sebagainya. Begitu juga dengan komputer, dia ada simpan memori, dia ada boleh proses, kan. Begitu juga dengan kenderaan, tujuan asal dia adalah untuk memberi perjalanan yang selesa dan selamat. Okey, maka ini tujuan asal dia. Bukan untuk semata-mata nak bawa laju ke, bukan. Tapi tujuan dia adalah selamat dan selesa, memudahkan. Okey, jadi perlu ada servis. Okey, 5 tahun ke, ada orang 5 tahun sekali tukar kereta, kan. Dia kata 5 tahun memang banyak barang akan rosak, jadi warranty memang akan habis sebagainya. Jadi 5 tahun sekali memang dia akan jual kereta tu, ambil kereta lain. Memang kerja dia tukar kereta je. Sampai ada orang kata pejabat awam ni kerja dia tukar kereta, tukar kereta. Kan, tukar beli kereta. 5 tahun sekali tukar beli kereta. Orang awam cakap lah, saya pun tak pasti, tapi saya beli kereta
Sejak saya beli kereta ni, saya daripada 2011 sampai sekarang saya tak tukar. Okey. Kerana saya ni beli besar sekali. Saya beli kereta yang besar supaya saya, anak-anak saya ramai. Okey. So saya beli besar, siap-siap. Kan? Ni tujuan saya, mana saya tahu tujuan apa saya beli kereta tu. Okey, saya tak nak buat 2-3 kali. Sekali beli sampai sekarang, jagalah kemudian kereta saya ni contoh, kita tak adalah hantar pusat servis macam kereta baru kan. Saya bila kereta ni saya beli second, sampai kat tangan saya mostly saya buat semua sendiri. Kecuali adalah part yang saya tak bersempatan buat dan benda tu makan masa dan saya sibuk, saya hantar kedai. Tapi setakat tukar minyak hitam, okey, sebab plug tu saya boleh buat lah. Okey. Dan adalah lain-lain saya boleh buat. Okey. Nabi tahu kata kita ni mesti ada maksud kan, kembali kepada maksud asal kita, iaitu apa? Untuk ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan bila kita kembali pada Allah SWT, Allah SWT datangkan kehidupan kita yang penuh dengan tata cara makan, minum, okey, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Makan, minum, berpakaian, okey, macam mana kita mendidik anak. Mendidik anak, contoh nak solat, kita beritahu anak kita nak solat. Perintah Allah SWT, aqimus solat, maka dirikanlah solat. Dirikanlah solat, maknanya dirikan solat ni bukan saja kita solat, tapi sebelum solat kita kena ajak oleh. Kalau macam saya kat rumah ni, PKB ni, saya nak sembahyang ni, dah angkat takbir Allahu Akbar, lepas saya teringat saya masih tak sempurna lagi kalau saya tak ajak anak saya. Sampai rumah kata, abang apa yang dah angkat tangan ni, tiba-tiba berjalan. Sebab saya macam tu, saya macam bersalah kalau saya tak ajak. Kita dah tahu, saya kena buat. Saya pergi bisik kat bilik anak saya, kadang saya ketuk, kadang saya bisik je, kadang dia suka kunci pintu. Saya cakap, Ilyas, okey, solat asar 5 waktu saya bincang. Okey, kadang dengar suara ada, ya dah solat, yelah. Kadang dia keluar terus, dia sembahyang bersama saya. Nak beritahu apa? Kita ni sentiasa dalam kelemahan dan kekurangan, sentiasa kita kena perbaiki. Dan tiada orang pun yang di dunia ni boleh kata saya dah sempurna, saya dah ahli syurga, wajib syurga. Walaupun kita ni orang Islam, pasti insya-Allah Nabi kata kita semua, Allah SWT, orang yang ucap kalimah la ilaha illallah, insya-Allah berpeluang masuk syurga Allah. Namun kita jangan berpuas hati, tapi kita kena berusaha dan sentiasa kita kena kembali pada dia, kembali kepada maksud asal, supaya kita takut kita leka dan lalai, dan kita terjerumus kepada perkara yang melemahkan diri kita dan merosakkan kita. Okey, sebenarnya banyak perkara-perkara di sekeliling kita ni yang boleh menggugat kita punya fokus kita kepada Allah SWT. Okey, kadang-kadang kita buat kerja, kita nak buat sampai habis, tapi bila kita kembali kepada Allah SWT, okey, Allah SWT datangkan solat 5 waktu. Bukan saja 5 waktu, kita selalu dengar setiap amal kita, setiap masa dan keadaan ni ada waktu-waktu untuk kita beribadat pada Allah SWT. Ada waktu-waktu makbul doa, ada waktu-waktu yang Allah SWT suka kita berzikir pada dia, contohnya lepas subuh dan asar. Okey, dan setiap hari barang siapa yang membaca Yasin di pagi hari, okey, maka Allah SWT akan menunaikan hajatnya di hari itu. Okey, banyak lagi kelebihan-kelebihan yang kita jarang dengar. Kita kerana kita sibuk dengan urusan dunia kita jarang ambil berat tentang kelebihan-kelebihan amal. Okey, jadi kita digalakkan, disarankan oleh ulama untuk pilih satu waktu. Saya tetapkan di rumah saya lepas maghrib, saya solat jemaah dengan anak-anak saya. Tak kira ada seorang dua orang, saya tu lepas solat, okey, jom kita buat taklim. Saya terus, kita psikologi, kita cakap, jom, kita guna perkataan jom. Jom heboh kan. Perkataan ni memang main peranan untuk kita bagi satu galakan pada orang lain, motivate diri kita dan motivate orang lain. Jom kita buat taklim sekejap je. Kadang saya baca satu hadis. Okey, baca satu hadis, itu kemampuan kita lah.
Yang penting kita itu adalah makanan rohani kita. Dan insya-Allah kita buat, sama ada diri kita yang berubah, anak-anak kita akan berubah, kita nampak. Kan? Kita ni bukannya seorang yang hebat sangat, ada kelemahan. Orang kan nampak banyak kelemahan kita. Okey, kadang-kadang anak kita nampak kelemahan kita, isteri kita nampak kelemahan kita. Kita tak nampak. Okey, makna kata kita ni serba kelemahan, namun kita buat je usaha, kerana Allah SWT akan baiki diri kita. Dan kita buat je perkara yang baik, Allah SWT akan jadikan kita asbab orang lain pun berubah. Kita buat je kebaikan. Contoh kita basuh selesa, orang kata agama ni sifat dia beri kebaikan dan dia sebarkan kebaikan pada orang. Seperti mana kita basuh baju, maksud saya agama tu hebat, tapi maknanya diri kita lah yang kena pegang agama ni. Contohnya kita basuh sabun. Okey, sabun tadi kita gunakan bersihkan baju kita, dan same time tangan kita pun bersih. At the same time tempat lantai, tempat kita basuh baju, contohlah budak asrama basuh tangan, mana 3 perkara bersih: lantai, baju, tangan kita. Okey, begitulah hari ni bila kita buat diri kita ambil agama dalam kehidupan kita, amalkan agama dalam kehidupan kita. Kita amalkan agama, kita pun dapat amal kebaikan agama, dan anak-anak kita dan persekitaran pun dapat wujudkan suasana agama. Dan anak kita akan berubah. Ya, dah solat, kadang dia lebih awal. Ya jom solat. Ya jom solat. Okey, di sini nampak. Okey, supaya kita nak beritahu bila kita kembali pada agama Allah SWT, sekurang-kurangnya kita beritahu pada anak-anak kita, ini ada dalam agama, ini adalah agama. Sebab manusia ni, anak-anak kita terutamanya, dia belajar melalui lihat. Seperti mana Nabi SAW tekan beritahu pada sahabat-sahabat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Ini tarbiyah yang paling senang dan mudah dan sangat memberi kesan yang tinggi pada masyarakat, anak-anak kita sebagainya. Dia lihat contoh kita buat apa yang kita buat, apa yang kita beritahu, dia akan ikut dan dengar. Kita cakap lagi berulang-ulang kali, dia akan dengar, cakap. Okay, saya ambil satu contoh. Anak-anak saya kalau saya solat, saya tak pastilah ya. Anak-anak saya pindah ke Tanjung Malim. Maklumlah banyak kali pindah, jadi saya sekolah kebangsaan je. Tahu pula sekolah agama kat sini jauh. Okey, rasa ada dalam 2 kilometer kot nak ke masjid jauh, sekolah agama pun jauh. Sekolah rendah kebangsaan, sekolah menengah memang dekat. So memang anak saya masa ni tak dapat sekolah agama, kena pula sekarang musim PKP sebenarnya. Saya just tanya dia, katalah, Yusuf, jom, engkau kalau ayah sembahyang, ayah jadi imam, ayah baca Fatihah, lepas tu ayah baca surah, lepas tu lepas ayah baca, katalah sembahyang yang keluar suara, sembahyang maghrib. Okey, biasa ayah sembahyang maghrib, ayah baca Al-Fatihah, wairul maghdubi alaihim waladdallin, amin. Engkau macam mana? Kau baca Fatihah ke, ataupun ayah tengah baca Fatihah pun kau baca Fatihah serentak? Ada anak saya kata, ya ayah, saya Yusuf baca sama-sama macam ayah. Ni lah kat sini kita dapat detect. Okey, kita dapat detect satu yang mana anak-anak dia ni dah proses belajar. Kita kena dan mereka tak salah, mereka, dan kita kena ajar mereka. Okey, kita ajar mereka apa yang patut mereka tahu. Baru mereka tersentak, oh patutnya maknanya bila imam kalau sembahyang maghrib, sembahyang jahar, keluarkan suara, mereka bila imam baca Al-Fatihah, dia orang kena dengar. Dan dengar bila imam baca waladdallin, amin, barulah mereka baca Al-Fatihah. Tetapi kalau solat yang sirri, solat yang senyap, Zuhur, Asar, okey, maka imam baca daripada awal Fatihah, dia orang pun sama-sama. Okey, dan Fatihah ini adalah wajib. So beginilah maknanya kita kena keep in touch dengan anak-anak kita. Guru yang terbaik adalah ibu bapa. Ibu bapa menunjukkan contoh teladan, dan kita waktu mereka muda ni lah, kita kena review, ingatkan mereka, ingatkan diri kita. Kita belajar daripada orang lain dan kita sampaikan. Okey, tak rugi. Jadi banyaklah perkara yang benda-benda walaupun simple. So sikit sebanyak diharapkan channel ni bukan saja kita sembang pasal otomotif,
Tapi kita lebih pada kita juga ambil kesempatan untuk sama-sama muhasabah diri. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe.